Okey. Hari ni saya akan tunjuk cara nak buat roof structure untuk rumah 2 tingkat ni. Okey, so mula-mula sekali yang korang kena buat ialah kena buka view 3D macam ni. Okey, pastikan dah buka view dan pastikan Revit link tugasan yang architecture dia dah dibuka kat tepi ni. Pastikan dia ada kat sini. Okey, dan korang kena buat mula-mula kena nampakkan bumbung bangunan ni dulu. Okey. So kat sini kita tengok kenapa tak ada architecture punya bangunan, sebab dekat disiplin ni, dekat properties tab ni, disiplin ni adalah structural. So kita tukar kepada coordination. Okay, so bangunan aki dah ada. Sekarang kenapa tak ada bumbung, sedangkan kita dapat bumbung dalam architecture? Okay, punca dia kita biasanya dia invisible dekat ni lah, dekat link tu. So cara nak aktifkan dia, tekan VG. Ok, cuba tengok dekat model kategori ni, tak cari roof, ataupun nak senang kamu just tekan R dekat keyboard untuk roof lah. So kita pergi dekat R. Ok, kalau korang nampak ni roof dia tak aktif, so kita kena tickkan dia untuk aktifkan lah, dan saya tekan apply. Ok, so korang nampak roof dah ada. Okay, so sekarang kita nak buat dia punya itulah, dia punya roof trusses. Okay, so saya nak buat angle belah sini. Okay, yang ni bumbung ni dulu saya nak tunjuk contoh. Okay, first kali kita kena buat untuk roof structure ni, kita kena dapatkan dia punya ni lah, trusses dia nak pakai apa. So untuk tentukan trusses pakai apa, kita kena pergi dekat beam ni lah, beam. Ok, kita tengok ada tak kayu, jenis kayu. Ok, sekarang tak ada lagi. So apa kita kena buat, kita kena load family. Pergi load family, cari structural framing. Ok, kalau beam tu bawah kategori framing So structural framing, buka dia. Ok, dia ada banyak kategori, concrete, light gauge, precast, steel. So kita nak ambil ni yang hujung sekali, yang bawah sekali, wood. Ok, lepas tu kita ambil basic lah, timber. Dan kita tekan open. Bila tekan open, dia akan keluar macam ni, pilihan size yang ada. So saya nak korang ambil satu size je lah, yang atas sekali ni. Select 11414, klik ok. Ok, dan sekarang dia dah load dalam ni lah. Nampak ada M timber. Ok, so untuk trusses kita kena buat beberapa size lah. So cara dia sama macam kalau korang buat family sebelum ni, ataupun tukar dinding. Pergi edit type, pilih objek dulu, pilih edit type dan duplicate. So macam ni saya buat MHI timber rafter. Ok, so size dia 150 darab 50. Terbalik, 50 darab 150 mm. Ok, dan tukar dimension lah, B50, B150. Tekan ok. Ok, so dia dah buat 50 darab 150. Dan kita tambah lagi yang lain pula, edit type. Ok, duplicate. Saya nak buat timber pattern, BATTN 50 darab 50 mm. Ok, dan tukar size, make sure tukar size Ok, dan satu lagi saya nak buat. So saya edit type, duplicate. Sekarang saya nak buat dia wall plate, timber wall plate. Ok, size dia, lebar dia 150, tinggi dia 50. So ok, so tukar kat sini, B dia 150, D dia 50, dan tekan ok. So saya dah ada wall plate. Ok, sekarang untuk kita buat first, yang mula-mula kena buat, okay, kita kena pergi dekat, kita kena hiddenkan dulu link ni, sebab kita nak guna untuk structure kan. So kita escape dulu.
Okay, cara nak hiddenkan link ni paling mudah. VG Revit link, kita tik kat sini je, untickkan dia. Okay, dan nampak dia dah keluar structure lah. Okay, so mula-mula sekali kita nak buat dia punya wall plate dulu atas ni. Okay, so kalau korang tengok, saya nak buat belah sini dulu lah, wall plate. Okay, saya pergi dekat level ni, RBL. Okay, so saya make sure biar nampak beam dia lah. Okay, so ni beam saya warna biru ni sebab saya dah tukar dia punya filter lah. So korang punya akan warna kelabu lah. Okay, so dah ada ni, saya buat beam. Okay, tadi bumbung yang saya nak buat tu bahagian sini, belah tepi ni. So saya buat wall plate dulu. Okay, placement dia dekat RBL, betul. Okay, extension dia kat mana? Okay, beam ni dia, wall plate ni dia kena ke atas daripada level ni. So saya kena ubah dia punya ni lah, dudukkan nanti. So saya buat dulu. Saya buat kat sini, daripada sini ke sini, ke sini, dan ke sini. Okay, kenapa dia macam ni? Sebab dalam ni ada kolom. Okay, so tak apa, kita biar dulu macam ni. Baru saya tukar dia punya kedudukan tu. So nak mudah tukar kedudukan, kita view kat 3D. Okay, so nampak dia kat dalam. Kita nak naikkan dia ke atas. So kat sini saya kena ubah lah start level offset tu. Okay, kosong. Tapi end level offset 50. Apply. Jap. Oh ni bukan, ni kosong. Okay, sini dekat Z justification ni. Okay, saya buat bottom 50. Okay, bottom kosong macam ni, bottom kosong. So maknanya wall plate ni akan start daripada bawah ke atas 50. So yang ni bersama lah. Okay, bottom kosong. So nampak dia dah naik ke atas. Yang sebelah sini bersama. Daripada top kita tukar kepada bottom. Okay, so dah siap wall plate belah sini. Saya pergi balik dekat RBL. Kita cantikkan dia lah. Okay, saya klik wall plate ni. Saya okay, okay, dia tak boleh detect. Okay, satu lagi cara, boleh guna yang ni lah, terima extend. Saya klik sini dan saya klik yang ni. Okay, ni pun sama, saya klik sini, saya klik sini. Okay, kita tengok 3D balik. Okay, nampak dia dah sambung lah. Okay, sampai jadi macam ni. Okay, so wall plate dah siap. Sekarang kita nak buat dia punya rafter lah. Okay, so daripada 3D view ni, kita kena buka balik link architecture tadi. So saya tekan VG, Revit link saya visiblekan balik, apply. Okay, so sekarang kita nak buat dekat bahagian sini lah. Okay, so step dia banyak sikit. So mula-mula sekali kita kena view section dekat kawasan kita nak buat ni. So paling mudah pergi RBL. So kita kena buat section dekat kawasan ni, straight dan menghadap ke atas. Saya buat section, saya ambil sini lah, sini dan ke sini. Okay, mudah kotak dia kamu kecilkan je lah supaya dia nampak jelas kat mana position dia. Saya buka section ni. Okay, kita besar tinggikan sikit biar nampak keseluruhan bumbung. Okay, macam ni. Dan tukarlah fine dan consistent color. Okay, so untuk mudahkan kerja kita, link ni kita half tone dan underlay kan dia. So sama VG,
dari big link kita have to dan underlay. Ok, so nampak garisan tu nampak. So sekarang kita nak buat dia punya garisan panduan, kat mana rafter, kat mana batten, kat mana roof finish lah. Ok, so saya guna architecture. Ok, saya guna ni model line. Ok, sebab sekarang section. Ok, saya pick a plane dulu. Ok, dia tak detect plane saya. Ok, tak apa. Saya guna reference plane lah. So saya pick kat sini, saya select yang ni dulu. Ok, reference plane, and then kita offsetkan dia. Ok, seeloknya kita punya wall, kita punya rafter nanti duduk betul-betul atas ni, kat sini. Ok, so kita kena offsetkan dia berapa, kita kena check lah. Kita guna pembaris ni, daripada sini perpendicular ke sini 43.3. ok, so kita kena reference plane ni, offset dia 43.3. ok, tu lepas tu rafter macam saya cakap tadi, size dia 150, so offset 150. ok, and then batten 50. ok, batten dekat sini. ok, lepas dah buat reference plane ni, kedudukan dia, kita buat lagi satu dekat ujung ni. So saya ambil reference plane juga, saya just buat kat sini, dan saya tarik dia panjang. ok, so dah ada reference plane. So mula-mula sekali kita nak modelkan rafter, kita kena copy dulu bumbung ni. ok, so saya copy bumbung ni. Cara nak copy bumbung, pergikan gerakkan mouse dekat dengan line ni. ok, dan tekan tab kat keyboard, so dia akan buat selection bumbung tu. ok, bila dah copy, tekan ni copy to clipboard, paste, align to same place. ok, dia akan keluar macam ni, tak apa, tekan ok je. So nampak bumbung kita ni dah appear dekat model ni. So ni salinan dia lah, maksudnya bumbung dekat aki tu ada, cuma ni dia wujudkan kat dalam bumbung ni lah, bumbung untuk structure punya. ok, so mudah-mudah sekali kita dah copy, dah align to, dah paste, align to same place. Kita movekan dia ke bawah sebab ni ok, dan saya movekan dia, kita kena move. ok, sini ke sini. ok, bila dah move, kita pergi kat 3D view. ok, macam ni. ok, kau nampak ada dua jenis, dua bumbung kat sini, dua bumbung kat sini. So satu adalah link, satu lagi adalah yang kita copy tadi. So sekarang kita kena hiddenkan link kita tu. So saya tekan biji, dan link ni saya hiddenkan dulu. ok, so ni link, ni bumbung yang kita dah copy tadi. ok, so first kena buat ialah kita kena buat structure beam system. ok, sebab apa beam system? Sebab kita nak buat dia punya rafter lah. So saya tekan beam system. ok, dia akan keluar macam ni. Kalau kita tengok kat bawah ni, dia dah ada beam type apa nak pakai. Ingat tak tadi yang kita buat mula-mula tu, nak buat, kita nak masukkan kayu tu. So ni dah ada, dia dah pilih kat sini. Cuma kita kena check balik size tu betul ke tak. ok, so saya nak guna untuk rafter. So saya ambil MHI timber rafter 50 x 150. ok, so
So dah pilih, buat selection. Okay, sekarang dia tanya boundary line. Okay, macam mana nak buat boundary line? Boundary line maksudnya kawasan yang kita nak modelkan rafter tu lah. Okay, so biasanya kita nak modelkan ni, kita kena set dia punya work plane lah. So saya tekan set. Okay, dia akan tanya macam ni. So kita kena pick a plane dan tekan OK. So saya gerakkan mouse. Okay, kalau korang tengok saya gerakkan mouse ke objek tu, dia akan buat selection macam ni. Okay, contohnya belah sini pun dia akan buat selection macam tu. Tempat lain pun sama. Kita gerakkan mouse. So selection yang first tu ialah kawasan yang dia akan pilih lah. Okay, so saya nak buat belah sini. So saya pergi sini. Bila dia dah highlight kan kawasan tu, kita klik dekat line tu. Okay, so dia dah pilih kawasan ni untuk kita lukis kita punya rafter lah. Okay, so kita dah ada plane dia. Kita kena buat boundary line. Mudah, kita guna ni, pick line. So saya pick garisan dekat rafter ni dah. Okay, yep. Pick sini, sini, sini dan sini. Okay, kalau terlebih kita kena trim lah macam biasa. So ni ke sini, ni ke sini. Okay, kalau korang tengok, nampak tak ada garisan yang ada 3 line ni? Okay, maksud apa 3 line ni? Bila kita, kalau kita tekan right, beam kita akan duduk macam ni, horizontal. Okay, macam mana nak ubah benda ni? Kita kena klik dekat beam direction. Okay, tak apa, saya tunjuk dulu apa jadi kalau bila dia ada line ni, kita tekan right. Okay, nampak? Kita punya rafter duduk macam ni. Okay, kita tak nak macam ni lah. So, macam mana nak ubah? Kita just tekan edit boundary. Okay, so boundary sama, tak payah ubah apa-apa. Kita tukar dia punya ni, beam direction. Okay, kita guna yang ni lah, line lah. Ataupun paling mudah sebab kita ada satu bahagian yang straight line ke bawah, kita just pick line, kita pilih line ni. Okay, nampak dia dah tukar position tadi daripada sini ke sini. Okay, dan kita tekan right. Okay, nampak rafter kita dah ikut angle ni dah. Okay, so bila dah siap macam ni, kita just escape lah. Okay, okay, saya lupa nak beritahu, sepatutnya jarak antara rafter ni ialah 1200. Macam mana nak tukar? Cara dia, gerakkan mouse dekat rafter ni sampai dia keluar garisan biru putus-putus. And then kita klik garisan tu, kita edit, kita tukar kat sini. Fix spacing ni kita tukar. Sekarang jarak dia 18 antara rafter ke rafter. Saya nak jarak dia 1200. Okay, okay, lepas tu saya apply. So dia dah jadi macam ni lah, lebih rapat lah. Okay, kalau ada tanya kenapa, boleh tak kita ubah nak bagi ni betul-betul kat ujung? Okay, cara memang jawapan dia boleh lah. Sebenarnya kita boleh ubah benda ni, tapi for the meantime kita buat macam ni dulu. Okay, lepas tu dah siap bahagian ni, saya nak buat bahagian ni juga sebagai contoh. Okay, so cara dia sama, structure, beam system. Okay, so dia akan keluar macam ni juga. Pastikan betul rafter. So pick system kita dah tetapkan siap-siap 1200. Okay, boundary line, kita kena buat boundary line lah. So kita kena set work plane ke sini pula. So set, pick a plane. Okay, dan pilih plane ni pula, kawasan ni. Okay, and then kita buat boundary line dia. Macam saya cakap tadi, kena pick line. Sini, 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 sini dan sini. Okay, so kalau tengok garisan dia dah bersambung semua lah, tak ada yang terlebih. So dah ok. Macam saya cakap tadi, kita kena pastikan benda ni duduk ke bawah, straight ke bawah. So kita kena ambil beam direction. Ok, saya syorkan korang ambil pick line ni, ambil line ni dan klik je dekat sini, kawasan tepi ni yang saya ingat ni, klik dan gerakkan dia macam ni sampai dia keluar dekat sudut dia ni 90 darjah. Ok, gerakkan je. Biasanya dia akan keluar macam ni lah, simbol arrow atas bawah ni, dengan sudut tu dah jadi 90 darjah. So saya klik kat sini.
Dan baru saya tekan right. Ok, nampak dia dah buat rafter lah. Ok, so ni rafter. So rafter dah siap untuk bahagian ni. Sekarang saya nak buat dia punya pattern. Pattern tu ialah lapisan kayu sebelum bumbung tu lah. Ok, cara dia sama. Pergi balik dekat section yang kita buat tadi. Section tu. Ok. So sekarang yang roof yang kita copy, tadi, yang kita guna untuk buat rafter tu, kita buang dulu. Sebab kita nak buat roof, nak buat untuk pattern pula. Ok, so yang ni nak buang boleh ataupun just nak movekan dia pun boleh. So saya klik roof ni, saya gerakkan dia ke atas, saya move dia ke atas untuk pattern pula. So daripada sini, ni untuk rafter tadi. So ni saya gerak ke atas, pattern. Ok, dan saya pergi balik 3D view. Ok, so sekarang ni space ni untuk buat sekejap, saya ambil balik, saya pergi section. Ok, seloknya kita, sebab tadi saya perasan kalau saya alihkan ni, dia akan ikut sekali. So saya delete dulu. Ok, dan saya buat macam tadi, copy balik daripada link tu. Ok, so saya gerakkan mouse saya ke ni, bumbung yang link tu, dan saya tekan tab, dia buat selection. Saya tekan copy ni, copy to clipboard, paste, align to same place. Bila keluar macam ni, klik ok je. So nampak dia dah appear warna hijau. Dan yang hijau ni saya gerakkan ke atas, saya move. Ok, daripada sini saya gerakkan ke sini. Ok, so kita view dekat 3D. Ok, ni kawasan barulah, bumbung untuk rafter, untuk batten. Ok, so sama macam rafter tadi, kita kena buat beam system. Ok, structure beam system. Ok, so kalau tadi kita buat rafter, kita pilih MHI timber rafter ni. Sekarang saya nak tukar lah, dia jadi timber batten pula, 50-50. So saya klik timber batten. Ok, so untuk batten, jarak dia, spacing dia 300 ok, pastikan tukar 300. Ok, so boundary line macam biasa, kita kena set dulu boundary line untuk kawasan ni. Kita set. Ok, kita pick plane, klik ok, dan pick plane ni macam tadi, pick plane. Lepas tu kita buat dia punya kawasan tu lah. Kita gunakan pick line, sini, 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 dan sini. Ok, so terlebih tu kita trim lah, trim. So dah jadi macam ni. Ok, kalau korang tengok kat sini garisan dia. So nanti batten tu akan duduk macam ni. So kita tak nak macam ni lah, kita nak dia tegak macam ni je. So cara dia, beam direction. Okay, kita pergi kat beam direction, kita pilih garisan yang horizontal. So paling mudah, kita beam direction, pick line, kita ambil sini. Okay, so nanti batten kita akan duduk horizontal lah. Bila dah buat macam ni, baru kita tekan right. Ok, so ni batten untuk sebelah sini. So kita buat belah sini juga. So cara dia sama, beam system. Pastikan jarak betul, batten yang kita pilih pun betul. Ok, lepas tu kita set dulu dia punya work plane tu. Ok, pick a plane. Ok, dan pick kawasan ni, klik dulu, and then baru buat dia punya boundary lah. Buat boundary dulu. Ok, kawasan. Ok, sekejap, dia salah pilih tempat lain. Ok, pick plane. Pastikan dia pilih garisan yang betul ya. Sini, 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 dan sini. Ok, lepas tu nampak beam direction dia macam ni. Kita tukar, kita nak macam ni. So beam direction, klik beam direction, pick line yang macam ni lah. Ok, and then baru tekan right. Ok, so roof ni kita boleh buang dulu. Kita tengok betul ke tak jadi. Ok, nampak. So roof kamu dah jadi macam ni lah. Ok, so kalau tengok
3D ni saya pusing. Inilah dia punya tu, rafter dan batten. Okay, so saya nak korang siapkan ni dulu, jadikan dia proper macam ni. Nanti saya akan, untuk hari next class, saya akan ajar cara nak ubah dia, kedudukan dia daripada sini ke hujung. Okay, so selamat buat model lah.